Assalamualaikum sekali lagi. Okey, bagi anda yang telah tonton video saya di IG tadi, yang mana belum tonton, pergilah balik ke IG saya, Hadi_Carefree. Nanti awak tak tahu mana satu kepala, mana satu ekor kan. Ini sambungan daripada IG tadi. Okey? So, anda pergi balik kepada IG saya, Hadi_Carefree. Pergi tengok sana dulu, baru tengok dekat kita punya YouTube. Nanti tak faham apa saya cakap. So, ini adalah sambungannya. Okey, sambungan daripada saya punya posting dekat IG tadi. So, jangan lupalah. Bagi mereka yang sedang menonton ni, tekanlah butang subscribe kat bawah dan loceng agar dapat memberikan saya semangat sikit, bagi saya semangat sikit untuk menerbitkan lagi video-video seperti ini pada masa-masa yang akan datang. Sonar Platinum claim bahawa mereka adalah digital audio workstation yang pertama yang di dunia untuk keluarkan di bawah 64 bit natively. Selepas pada itu, yang lain-lain menyusul. Okey, yang lain-lain pun menyusul lah. Saya 64 bit, saya pula yang 64 bit, semua 64 bit. So sekarang ni bila siapalah, tak kira lah mana digital audio workstation mengaku saya dah keluar benda ni, saya ada ini, saya ada ni, tak sampai 3-4 bulan yang lain pun menyusul pula. So kan kita juga tahu daripada dulu lagi Pro Tools Pro Tools ni daripada Avid Pro, syarikatnya Avid Pro sudah menjadi satu industrial standard dalam penghasilan audio yang selalunya degah dengan dia punya hardware dia. Dia tahu dia ada UAD card, dia ada plug-in yang tidak ada pada DAW yang lain. Expert yang profesional ni masih sampai hari ni pakai lagi. Kalau mereka pun saya pakai lagi lah, sebab saya dah melaburkan duit saya berjuta-juta, beratus ribu atas benda ni. Kenapa saya tak nak pakai lagi? Takkan saya nak buang kan? Ada betulnya juga kan? Ada masuk akal lah juga dia nak pakai lagi kan. Tapi ikut pada masa sekarang ni, DAW yang lain dan pengeluar sound card dengan VST plug-in daripada syarikat ketiga dan VSTI iaitu instrumen virtual instrument ni, kini sudah pun boleh menyamai ataupun melebihi kehebatan sistem Pro Tools itu sendiri. Dan Pro Tools yang paling baru tak siap saya, Pro Tools HD yang 12 versi 12 itu pun bagus juga. Dia telah mengikut cita rasa masa kini. Music, kita nak buat cipta satu music yang berasaskan loop ni adalah sejenis sample music yang dibagi kita dengan tempo, stem semua diorang dah bagi. Kita ambil, kita letak dan kemudian kita copy paste, kemudian kita nyanyi. Kebanyakannya lagu-lagu yang menggunakan loop ni adalah jenis hip hop, jenis rap. Kebanyakan saya bukan cakap semua, kebanyakan So banyak lagu-lagu semacam ini digunakan loop. Kalau DJ yang dekat luar pun gunakan loop. Diorang boleh trigger balik loop ni. So bila kita cakap pasal loop je, kita selalu dulu, pada zaman dulu tu, saya mula-mula keluar Reason ni, kita cakap kalau loop kita kena pakai Reason. Reason by Propeller Head. Kalau loop saja kita kena pakai Fruity Loop. Nama pun Fruity Loop kan. So kita kena pakai Fruity Loop. So ini dulu. Tapi kini Propeller Head, Reason ni juga dan juga Fruity Loop ni juga beroleh kepada DAW yang penuh, digital audio workstation. Kalau kita nak kompos dalam tu lagu orkestra pun boleh, kita nak kompos lagu balada pun boleh. So kebanyakan macam saya cakap tadi, bila sesuatu DAW yang claim, yang mengatakan diorang ni dah keluar yang ni ini, yang lain akan menyusul. Sebab teknologi ni tak boleh disorok lagi dah, tak boleh disorok. Kalau macam dulu kita nak ikut sesuatu teknologi tu sangat susah. Sekarang ni tak sampai 2 bulan orang ni keluar, orang tu pun keluar juga. So macam mana kita nak bandingkan DAW yang mana lebih baik? Saya ada 5 workstation yang menggunakan perisian yang lain-lain, DAW yang berlainan. 5 macam tadi, kalau nak tahu apa 5 tu, tadi pergi baliklah video yang saya dah cakap tadi dekat IG tu kan. So yang kebanyakannya semua DAW ini menggunakan 2 operating system saja. Okey. Jaranglah orang nak pakai Ubuntu ke, kan? Jarang. Orang akan pakai Windows ataupun Mac OS. Ini 2 saja. Yang mana lebih bagus? Soalan. Berbalik kepada soalan utama korang semua tu. Yang mana lebih bagus? Yang mana? Okey? So, jawapan saya seterusnya adalah pendapat saya. Sekali lagi saya nak bagi tahu, berdasarkan pengalaman saya. Ada yang mungkin tak bersetuju dengan saya. Namun seperti yang saya katakan berkali-kali tadi, ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri dan cita rasa saya sendiri. Okey, sebelum saya mengumumkan pilihan saya nak berkongsikan sesuatu. Kenapa saya buat pilihan ini?
Okey, saya nak berkongsikan sesuatu kan. Bagi anda yang cuma menggunakan DAW untuk rakaman live instrument, alright. Saya gunakan DAW, dia macam tape recorder lah. Saya nak record drum, saya record drum, gitar, saya record gitar. Saya tak ada programming, saya tak buat MIDI programming langsung, tak ada. Saya tak gunakan sample music apa semua kan. Anda tak perlu risau mana satu DAW yang anda nak pakai. Kebanyakan dia DAW kat luar sana semua tu, tak perlu banyak nak belajar. Learning curve tak perlu banyak. Kita boleh tekan record, tambah track, tekan record, tambah track, tekan record, tambah track. Itu aja. Okay? Mungkin kita nak re-EQ sikit. EQ biasalah, semua orang dah tahu EQ kan. Macam mana kita nak buat equalizer, macam mana kita nak pakai compressor tu lebih kurang. Nanti mungkin itu kalau anda tekan butang like dan juga komen di bawah apa video yang sepatutnya tentang audio anda nak saya cakap pada masa akan datang. Dan jangan lupa subscribe sekali, saya akan keluarkan video tu. Okay? Walaupun kita tak buat programming ke apa, pemilihan audio interface tu sangat penting. Nama pun audio interface. Interface. Dia ni pengantara dia antara daripada analog pergi ke digital. Kalau dia punya conversion tu tak bagus, okay? Sebab kita tengok selalunya ada sound card. Setengah orang panggil sound card, setengah orang panggil audio interface. Sound card dia punya conversion tu tak bagus. Itu kadang-kadang dia jadi murah. Kenapa sound card ni jadi murah? Mungkin dia punya signal to noise ratio tu terlalu tinggi kan. Dia ada banyak noise kan. Lepas tu dia punya preamp dia tak bagus kan. Dia tak tangkap bunyi sesuatu bunyi tu dengan betul. Dia ada artifact. Kadang-kadang harga dia juga naik dan turun oleh kerana dia punya interface tu sendiri ada berapa banyak input dengan output. I/O dia berapa banyak input, berapa banyak output. Kalau kurang input, kurang output, harga dia pun murah sedikit. So daripada segi itulah. Tapi saya nak bagi tahu, janganlah kedekut duit untuk simpan untuk benda yang tak tentu. Kadang-kadang kita nak tambah benda ni, nak bagi perhiasan dalam kita punya studio, kita terlupa yang sebenarnya sound card ni lah ataupun audio interface ni adalah satu alat yang sangat penting dalam rakaman. Tak kira lah kita buat live recording ataupun kita buat MIDI recording ataupun kita buat sampling. Audio quality. Bila dah masuk dalam daripada analog pergi ke digital, kalau dah tak bagus, kau repair lah macam mana pun, memang tak bagus. Topik-topik yang lebih mendalam ni akan saya sentuh untuk video-video yang akan datang berdasarkan apa komen awak kat bawah. So saya minta sila komen kat bawah jika ada apa-apa topik yang anda nak saya sentuh pada video-video yang akan datang. Saya record live instrument, saya gunakan DAW. Saya programming MIDI parts, saya gunakan DAW. Saya buat sampling, saya gunakan DAW. Saya buat mixing, saya gunakan DAW. Saya gunakan untuk mastering juga. So banyaklah, segala-galanya, boleh katakan segala-galanya. Ciri utama pilihan saya adalah yang boleh menyediakan kesemua ciri-ciri tersebut. Lebih tepat lagi, all in one. Segala-galanya dalam satu konsep tanpa berkompromi dengan kualiti yang dihasilkan. Jangan kita gunakan DAW itu pada tahap asas saja. Rugi tau. Sebab dia ada banyak dalam dia yang kita boleh belajar. Okay? Kita macam kalau kita beli DAW ni, kemudian kita pakai, kita gunakan sebagai asas saja. So ibarat macam apa tau? Kita beli kereta yang ada 5 gear. Tapi kita cuma pakai gear 1 sampai gear 3 je. Sampai beli bila gear 1, gear 3. Kita tak tahu nak masuk gear 4, gear 5. Tak rugi tak? Pengetahuan kita tentang satu-satu DAW itu menentukan sama ada dia tu bagus atau tidak. Itu satu. Kalau kita dah tahu segala-galanya tentang satu-satu DAW tu, kita dah expert, tak payah tukar lagi dah. Okay, ini dah dia jawapan saya. Lama sangat saya berceloteh kan. Saya ini jawapan dia. Nanti tunggu lama-lama jawapan tak ada. Nanti kan kena lah komen teruk-teruk. Jangan lupa komen kat bawah kalau nak tahu apa-apa lagi. So, bagi saya, buat pada masa inilah, saya pilih PreSonus Studio One Pro. Saya ada berbanyak sebab lagi. Antaranya, dia paling mudah, paling cepat, paling laju. Ada banyak rahsia-rahsia di sebaliknya yang mana saya terasa sebelum ini gunakan lain-lain digital audio workstation. Dalam hati saya, kalau ada lah benda ni, kan senang. Kan? Saya banyak ada audio workstation yang saya cakap tadi tu. Kalau ada lah benda ni, mak senangnya. Susah nak kena buat 3-4 kali. Tapi dalam buat setakat inilah, Studio One Pro 5 ni, saya tak ada pertanyaan lagi. Nak buat benda ni? Ada. 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 Tak ada lagi soalan saya nak tanya. Mungkinlah lepas saya pakai lagi 4-5 tahun, mungkin saya ada lagi permintaan baru lah kan.
So, itulah sebab saya pilih Studio One Pro. Sebab belum ada lagi DAW yang punya ciri-ciri seperti Studio One Pro setakat ini. Belum ada lagi lah. Mungkin 3-4 bulan lagi adalah. Tapi kalau anda nak tahu apakah ciri-ciri tersebut, saya boleh kongsi dengan anda pada video-video akan datang. Tapi anda kena komen kat bawah lah. Nak tahu ke tidak. Okay? So, jangan lupa follow saya di IG dan juga subscribe di YouTube channel Coverline TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.